Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang ke bicara penerbitan buku digital. Acara ini adalah kesinambungan daripada kolaborasi sesi perkongsian ilmu antara USN dan UNAN. Diharapkan acara ini dapat meningkatkan lagi kerjasama antara kedua-dua universiti. Dialu-alukan mana-mana pensyarah yang ingin berkongsi ilmu, sama ada dari pihak UNAN atau USM, untuk berhubung dengan koordinator masing-masing. Jika dari pihak USM, bolehlah anda semua berhubung dengan Dr. Rosminah. Sedikit pengenalan kepada Fakultas Sains Kesihatan atau kita panggil sebagai PPSK. Ia terletak dalam daerah Kota Baru, Kelantan. Ia merupakan fakultas yang terbesar di USM, terdiri daripada 10 buah program. Saya daripada program bioperubatan, manakala rakan saya Dr. Intan daripada program kejururawatan. Bertitik tolak daripada sesi perkongsian ilmu ini, kita akan dapat mengenali dengan lebih dekat antara satu sama lain. Penyelidik USM ataupun UNAN bolehlah meneroka kerjasama yang lebih erat antara satu sama lain mengikut kepakaran masing-masing. Sebelumnya, sudah berlalu beberapa acara antara kolaborasi yang dicadangkan bersama dengan unit orang kelainan upaya ialah penerbitan buku. Umum mengetahui penerbitan buku mungkin memakan masa bertahun. Jadi dengan adanya pendedahan program ini, ia dapat membantu ke arah merealisasikan kolaborasi tersebut. Okay. Saya dengan bangganya ingin memperkenalkan rakan saya iaitu Dr. Intan Indiana. Beliau merupakan pensyarah kanan di Pusat Pengajian Sains Kesihatan PPSK. Beliau juga merupakan penyelaras dalam pembangunan modul pengajaran secara atas talian iaitu micro-credential. Beliau juga merupakan trainer e-book yang diiktiraf oleh Kelab Usahawan e-book Malaysia. Beliau juga telah mendapat anugerah sebagai Top Achiever e-book Sales tahun 2021. Umum mengetahui peranan e-book sebagai medium penyampaian maklumat dan utiliti. E-book ternyata mempunyai banyak kelebihan dari segi utilitinya, di mana kita akan bongkar melalui pendedahan oleh Dr. Intan sekejap lagi. Antara topik-topik yang akan dikongsikan, apa itu e-book, utiliti dan potensi e-book, tips untuk membuat e-book, dan akan datang mungkin kita akan teruskan dengan banking untuk membuat e-book. Kita akan meneruskan sesi perkongsian ilmu ini selama kurang lebih 1 jam dan kita akan akhiri dengan sesi soal jawab ataupun sesi pertanyaan. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, saya menjemput rakan tugas saya yang saya hormati, Dr. Intan Indiana, untuk meneruskan majlis. Okey, dipersilakan. Okey, terima kasih Tuan Moderator, sahabat saya Dr. Izzuddin. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya izinkan saya untuk share screen. Okey, sekejap. Okey. Okey, boleh nampak kan Dr. Izzuddin? Boleh, boleh. Okey, sekejap ya. Saya kecilkan. Okey. Okey, boleh? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini. Terima kasih kepada yang in charge program ni iaitu Prof. Rosminah yang invite saya untuk bagi talk tentang publication e-book ni, dan juga ini merupakan salah satu program aktiviti kolaborasi antara PPSK dan juga
Universitas Andalas Padang Indonesia. Kalau kita lihat kat sini ada juga wakil daripada Andalas ya. Dan saya difahamkan mereka pun ada event hari ini yang itu yang menyebabkan mungkin mereka akan masuk dalam lewat sikit lah untuk sesi hari ini. Jadi kita mulakan sesi ini dan sebelum saya mulakan, saya sebenarnya kalau saya lihat dekat sini kan, kalau kita tengok yang hadir ni sebenarnya ada juga sahabat-sahabat saya yang dah buat e-book. Okay, jadi saya cuma dekat sini saya cuma share buat perkongsian bagaimana potensi e-book ni setelah saya menceburi hampir setahun dalam bidang e-book ni, yang mana mungkin kita boleh berkongsi dia punya manfaat ataupun potensi-potensi lain daripada e-book. Okay. Dan diharap dan saya diberi masa sejam, jadi kita lebih kepada pengenalan lah tentang e-book. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, seperti yang diperkenalkan oleh Dr. Izzuddin. Okay, saya diminta untuk bercakap dalam bahasa Indonesia sebenarnya hari ini. Tapi tak sempat nak study, tempat study sikit-sikit je. Jadi mungkin akan ada percampuran 3 bahasa lah kat sini ya. Saya cubalah ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya adalah yang telah diperkenalkan tadi. Okay, saya teruskan dan saya adalah certified trainer e-book ataupun dalam bahasa Indonesianya adalah pelatih bersertifikat, okay, yang telah ditauliahkan oleh Kelab Usahawan E-book Malaysia dan juga Master Shira Global Academy. Okay, dan di PPSK sebenarnya kita ada beberapa orang juga yang telah menjadi certified trainer dan telah ada e-book juga. Okay. Dan fokus hari ini adalah digital book publishing ataupun kita secara ringkasnya kita panggil e-book ya. Okey, kalau kita lihat saya bagi lebih kepada introduction ya, apa itu e-book. Ini adalah contoh-contoh e-book sahabat-sahabat saya. Okey, dan dia lebih kebanyakannya e-book ni kenapa kita panggil dia digital book, kenapa dia kita memberi pengenalan, kita pertengahkan konsep dia sebab dia ada konsep yang tersendiri berbeza dengan printed book ataupun kita panggil buku fizikal. Okay, sebab kebanyakannya e-book ni dibaca melalui telefon, laptop. Jadi dia ada konsep-konsep yang kita perlu ikuti supaya ia menempati mereka yang membaca ikut telefon tu. Jadi kebanyakannya daripada kajian juga menunjukkan kalau ikut telefon ni gambar-gambar yang kita letakkan dalam e-book ni perlu infografi. Okay, tak perlu banyak sangat ayat. Jika perlu banyak ayat pun mesti ia jenis menarik. Okay, kalau kita lihat revolusi 4.0 kalau baru ni pun okay, USM ada di bawah Indi USM ada jemputan kan, ada buat tentang apakah masa depan e-book. Okay, bukan revolusi 4.0 je, dah ke-5. Okay, 5.0 trend buku digital dalam masa 5 tahun dia akan cepat sangat dia punya trend ke arah e-book. Okay, walau bagaimanapun kita punya buku printed ni tidak akan ditinggalkan sebab dia ada nilai estetika. Ada lagi masih lagi pembaca yang sukakan buku fizikal ataupun printed book, okay, sebab mereka boleh pegang. Tapi kita memang ke arah digital e-book. Kalau sekarang ni kita dalam version yang macam PDF, flipbook, tapi akan datang dia akan lebih canggih lagi. Sekarang pun dah ada audiobook kan. Okay, jadi saya lebih kepada konsep yang basic punya, lebih kepada PDF, flipbook. Jadi trend pembelian dalam talian kalau kita lihat pun memang meningkatlah sekarang ni kan. Saya tak sentuh banyak sangat. Okay, norma baharu anjapkan perniagaan semua dah ke arah e-book dengan adanya PKP ni kan. Jadi semua kita berubah pembelian, semua atas talian, semua dah ada telefon, dah tak ada masalah dari segi e-book. Okay, cuma saya nak share dekat sini apa dia punya potensi ataupun kita panggil bila kita bukan bertukar, kita terjunkan diri kita dalam bidang e-book ni, apa dia punya potensi kepada pembaca, orang yang membeli e-book itu. Okay, kalau kita lihat, dia akan cepat search, okay, sampai kita nak cari e-book dah tak macam dulu pergi library kena cari satu-satu, tapi kita hanya search saja di Google saja boleh dapat. Okay, itu kelebihan bila ada e-book. Dan dia mudah dibawa, tak menjimatkan wang, tak perlu ada satu almari e-book. Boleh dibawa ke mana-mana, okay, dan kos dia murah. Okay, dekat sini yang saya nak tekankan, kos dia murah sebab apa? Sebab dia bukan printed book yang perlu kita print berapa puluh ribu, publisher pun nak ambil pun kerana berapa puluh ribu. Okay, yang ni adalah e-book. Yang maksudnya kita hanya upload sahaja di digital platform sekali dan untung itu berkali-kali. Jadi kita boleh jual e-book tu dengan kadar yang murah. Okay, yang ini menyebabkan semua orang boleh membeli e-book sebab dia dalam kadar yang murah.
Okey, dan hubungan secara langsung. Maksudnya kita boleh direct kenali siapakah pembeli kita. Kalau printed book ataupun buku fizikal yang kita jual di bookstore, kita letak di kedai-kedai buku, okey, kita tak kenal siapakah yang membeli tu. Tapi kalau melalui e-book ataupun digital book, kita menjual dan yang membeli tu kita boleh terus dia punya database. Tapi bergantung atas platform apa yang kita pilih. Okey, database ataupun kita boleh create followers. Okey, yang ni nanti saya tunjukkan ya. Ni secara ringkas dulu, jadi interaktif dan menarik. Sebab digital book ni konsep dia mesti interaktif. Dan kita tak ada masalah, kita sebagai penulis, kita tak memikirkan dari segi kos. Sebab kalau kita nak print, kita kena fikir dari segi kos, gambar tak boleh banyak, warna jangan terlampau banyak sebab dia akan melibatkan kos bila print. Tapi kalau e-book tidak melibatkan kos. Okay, dan sudah semestinya pasaran itu global bila e-book kan. Dia merentas masa, merentas zaman. Okay. Dan potensi buku digital pula kepada penulis. Okay. Jadi kepada penulis ini pula apa potensi dia kepada kita sebagai penulis. Okay, kita seperti yang ni macam juga buku fizikal, kita boleh kongsi motivasi, ilmu. Okay, jana pendapatan pasif iaitu buat sekali tapi untung berkali-kali. Itu kita panggil pendapatan pasif ya. Jadi trust seller sebab kita dah ada buku, sama juga macam buku fizikal. Berbeza dengan orang yang ada produk, tak ada buku ataupun ada buku, itu beza dia. Okey, dan branding diri kita sebab muka kita ada kat situ, penulisan kita samalah macam buku fizikal. Dan kita dapat database pelanggan. Ini yang beza dia. Database pelanggan tu kita boleh dapat. Okey, dan hak cipta, bahan pengajaran dan cepat terbit. Okey, yang ni saya lebih memfokuskan kepada suar terbit. Buat masa ni kita lebih fokus kepada suar terbit. Okey. Jadi maksudnya apa yang saya akan share pada hari ini yang kita self-publishing ataupun bahasa biasa suar terbit. Okey. Jadi dia cepat terbit, kita boleh edit tanpa merugikan printing dan impak tak laku tu kita boleh jauhilah. Okey, sebab dia tak melibatkan kos yang banyak. Okey. Jadi bila kita dah tahu tu, kita masalahnya sekarang ni macam mana nak tulis e-book kan. Benda tu bermain-main dalam minda kita. Okay, bagaimana nak mula, siapa nak beli, semua ni kita akan tanya. Siapa nak terbit pasaran buku macam mana, siapa akan bimbing saya. Okay, saya share dekat sini. Okay, belum? Okay, okay, jika ada, jika daripada sahabat-sahabat daripada Indonesia, jika tak berapa faham perkataan saya, boleh stop ya, boleh tanya nanti, soalan boleh tanya di akhir nanti. Saya takut saya terlaju sebab sejam kan, saya diberi masa sejam, saya takut tak cukup nak bagi tu, nak share tu banyak kan. Okay, jadi sebelum kita boleh mulakan tulis e-book, kita kena analisa dulu diri kita. Sebab kita sedar macam sahabat-sahabat di Indonesia pun kita ada kerja hakiki. Kita ada KPI kita. Kita sepatutnya publish journal, publish artikel dekat journal. Kita ada grant yang kita kena penuhi juga. Kita banyak student postgrad semua. Jadi sebelum kita boleh terjunkan diri kita dalam bidang e-book yang bukan tugas hakiki kita, kita kena cari dalam diri kita sebab apa kita nak tulis e-book. Ataupun kita panggil big why. Kenapa kita nak tulis e-book ataupun kita panggil niat kita nak tulis e-book. Yang tu kita kena pegang sehingga habis sebab dalam nak buat e-book ni, sama jugalah buku fizikal. Cuma saya memandang e-book ni dia macam banyak sikit dia punya cabaran sebab kita tengah sibuk-sibuk dengan tugas hakiki ni, kita nak buat e-book pula kan. Jadi kita kena cari apa big why kita, kenapa kita nak buat e-book. Benda tu kita kena cari, tak perlu cakap dengan orang, kita simpan sendiri, kita pegang. Bila ada apa-apa cabaran kat situ, kita ingat lagi. Kita ingat balik apa big why kita. Jadi, kita teruskan. Jadi saya share kat sini kenapa saya nak tulis e-book. Kenapa saya start tahun lepas lagi, pada tahun 2020. Kenapa saya nak tulis e-book? Kenapa tiba-tiba nak terjunkan diri dalam bidang e-book sedangkan KPI kalau ikut kita punya ni yang paling tinggi adalah publication, grant kan. Jadi kenapa tiba-tiba nak selitkan e-book ni pula? Saya share dekat sini, mungkin kita samalah. Secara generalnya, ni secara general kita ada experience kita ada pengalaman yang kita nak kongsikan untuk jadikan motivasi kepada kawan-kawan kita, pada masyarakat. Sebab masyarakat kat luar sekarang dia mencari siapa yang pakar dalam bidang tersebut. Dan kita para akademik, kita di pihak universiti yang pakar dalam bidang-bidang masing-masing tu, kita perlu beri ataupun kita perlu sumbangkan kepada masyarakat. Kalau kita lihat kita punya artikel yang kita publish itu, betul itu memang keperluan juga. Tapi kita tengok population, siapa yang membaca kita punya artikel tu. Itu adalah population para akademik. Tapi masyarakat ni macam mana dengan masyarakat?
Okey, jadi kita gunakan ilmu yang kita ada tu kita sumbang kepada masyarakat. Okey, masyarakat mencari-cari siapa pakar dalam bidang vaksin ni. Kalau kita lihat dalam Facebook, biasa sekarang ni dah Facebook menjadi antara medium yang paling tinggi jadi tontonan. Okey, tontonan para masyarakat. Okey, contohnya kalaulah tentang Kak Cik Fatimah. Okey, Kak Cik Fatimah, masyarakat akan tengok orang ni kata apa, orang ni kata yang berjual produk ni pula cakap apa tentang Kak Cik Fatimah. Sedangkan kita yang buat kajian ni, kita yang menghasilkan kajian nampak apa kesan dia semua tu, kita tidak memberikan sumbangan itu kepada masyarakat. Jadi memang masyarakat mencari. Nanti saya share apa yang saya telah alami sepanjang setahun dalam bidang e-book ya. Dan juga kalau bahasa Indonesia dipanggil angka kredit publikasi. Okey, ataupun kita panggil EISBN untuk kredit publication lah. Okey. Jadi daripada EISBN, e-book itu di Indonesia ia diiktirafkan sebagai credit publication di universiti kita pun di Malaysia, tapi dia adalah dalam merit yang paling kecil. Okey, kecil 0.00. Okey, jadi itu bagi saya itu sebagai bonus lah, bukan tujuan utama kita. Okey, tapi bagi macam di universiti tertentu memang dia dapat. Okey, contohnya di UiTM saya bagi webinar pada baru je pada 2 bulan lepas di UiTM. Okay, UiTM dia dikira e-book self-publication, tapi e-book dia keluarkan kepakaran dia. Okay, kepakaran dia dijadikan e-book, dia dikira sebagai buku. Jadi bergantung atas universiti dan juga pihak-pihak para akademik, institution, bagaimana mereka melihat dan menilai EISBN ni. Okay, dan kita boleh dapat IP. Dan juga expertise yang tadi saya bagi tahu kan, kita mengilmukan masyarakat. Dan juga ia boleh jadi sebagai business, okay? Sebab kita dah ada satu business untuk menjangka masa panjang. Di samping kita memberi ilmu kepada masyarakat, kita pun boleh meletak nilai dalam kita punya ilmu tu. Dan jadi kita ada personal and company branding, okay? Siapa yang nak kepada business. Okay, jadi financial benefit pun boleh. Okay, okay ada sini. Okay. Seterusnya, okey ni saya punya big why. Okey, kenapa saya menceburi diri dalam bidang e-book? Okey, ni pada tahun 2019. Okey, dan saya percaya para akademik semua sahabat-sahabat semua dah mengalami sama juga macam saya. Okey, kita banyak buat bengkel. Apa yang kami buat pada 2019 hari itu kan, kita digalakkan untuk generate income sendiri. Jadi kami Persatuan Program Nursing, kami buat satu program yang boleh generate income. Jadi iaitu kami panggil the Mendeley Workshop dan Speedy Writing Word yang ni khas untuk postgrad student. Okey, sebab kita dah buat kajian ataupun kita mendapat permintaan. Sebab ni face to face kan. Jadi di Kelantan tak ada lagi satu bengkel untuk postgrad. Bila masa time saya tu memang kita kena pergi KL untuk dapatkan ilmu tu kan, untuk extra ilmu lah. Jadi bila kami buat memang mendapat sambutan. Okay, dan kami charge lah yuran tu. Kami buat bengkel untuk postgrad. Okay, dan berkali-kali juga buat, dan inilah kami keluarkan buku teaching material. Maksudnya selepas bengkel tu kami tak bagi PowerPoint tapi kami jual. Okay, jual. Yang ni buat dekat kedai photo state je. Okay, dengan kadar yang murah. Okay, supaya semua boleh beli. Jadi yang ni tajuk Microsoft Word, ini tajuk Mendeley. Okay, jadi lepas kelas kami jual, siapa yang nak dapatkan yang ni. Okay, ini buku printed dengan harga yang murah. Okay, apa yang berlaku? Ini adalah peserta kami. Okay, kalau lihat dekat sini, berbagai kategori. Ada yang berusia, ada yang muda, ada yang pertengahan. Okay, ini tak menjadi sesuatu yang pelik ya, sebab postgrad student kan berbagai generasi, berbagai background. Jadi apa yang berlaku kat sini, buku printed saya ni dan rakan saya mendapat kritikan yang hebat. Okay, sebab apa? Sebab Mendeley kan kita ajar step by step, kita guna video. Tiba-tiba buku ni dalam bentuk yang keras macam itu kan. Tak ada apa-apa, jadi tak ada video apa. Jadi saya yang muda pula kata,
kenapa tak ada, kami nak video sebab yang ni tak nampak, kita screenshot sahaja. Jadi akhirnya kami bagilah PowerPoint, kesian kan masa tu. Jadi yang berusia pula kata kenapa kecil sangat, tak nampak ni, akak tak nampak ni. Kita nak jimat kan, jadi kita buatlah kecil-kecil. Saya dengan kawan saya nak jimat kan, buatlah tulisan tu, tak naklah besar kan, kecil. Jadi kesian pula lah yang berusia, cikgu-cikgu ni kebanyakannya. Jadi dia kata dia nak buat Mendeley tapi tak nampak. Dah beli dah buku. Jadi kesian juga, akhirnya kami bagilah PowerPoint. Akhirnya buku ni memang tersadailah dekat office saya tu kan. Jadi bagi je sekarang ni. Jadi pada waktu itu memang saya mencari buku yang fast publish. Saya tak nak melalui proses yang kita hantar kepada penerbit yang established. Okay, sebab ini bukan buku, sebab kita kena kenal juga kita nak buku yang mana. Kalau kita nak hantar yang established, yang merit lebih tinggi, okay, kita bagi kat situ. Tapi bagi saya, objektif saya adalah saya nak terbitkan buku yang cepat untuk peserta bengkel, okay, yang accessible to community, maksudnya dalam keadaan yang murah, yang senang nak dapat, yang cepat dapat. Okay, itu yang saya mencari-cari dengan rakan saya. Okay, jadi kami pun biar dalam mencari-cari itu kan. Dan pada tahun lepas pula, Alhamdulillah saya telah, inilah faktor penolak untuk saya menerjunkan diri dalam e-book ya. Saya telah dilantik sebagai Coordinator Micro Credential USM, okay, bagi yang pihak Indonesian. Okay, Micro Credential ni adalah online learning. Okay, dan ini adalah team nursing semua. Okay, kalau lihat dekat sini, okay, kami dah siap dah modul online, okay. Tapi kami bagi satu insentif kepada pembeli sebab micro credential konsep dia adalah menjual. Dia bukan percuma. Jadi kami perlu jual modul ni. Jadi bila nak jual tu, okay, bila nak jual, kami pun berfikir bahawa okay, kita bagilah mereka satu e-book. Maksudnya ada satu section dekat sini yang kita bagi e-book. Okay, sebab modul ni adalah secara online. Kalau online, macam mana dia nak download? Okay, sebab ni kita jual, dia tak boleh download sembarangan. Jadi kami buat satu e-book dekat dalam ni supaya ada topik-topik penting yang mereka boleh download, boleh simpan. Okay, jadi dalam waktu itu kami berkata, okay, kita buat e-book. Okay, tapi dalam hati ada sedikit gusar sebab sebenarnya kami tak berapa pasti apa itu e-book. Jadi dalam pencarian saya, okay, saya cari dekat internet, okay, apa itu e-book. Sebab kita risau kan kita membawa nama USM. Okay, e-book ni bukan persendirian. Okay, sorry. Micro Credential ni bukan persendirian. Ini adalah hak milik USM. Kita membawa nama USM. Jadi saya tak nak nanti bila e-book tu keluar, orang masyarakat akan kata, ini bukan e-book ni, ini PDF ataupun ini PowerPoint. Jadi waktu itu memang saya mencari-cari apa itu e-book, macam mana nak buat. Okay, dalam pencarian itulah, saya telah dipertemukan dengan rakan-rakan yang telah buat e-book. Okay. Okay, jadi seterusnya. Okay, tadi first adalah kita cari big why kita sebelum kita menerjunkan diri dalam bidang e-book ni. Okay, satu dah dapat big why, kedua kita kenali kekuatan diri dan kekurangan diri. Okay. Okay, macam tadi kan, macam saya kata, kita nak buat e-book. Okay, saya tanya diri kita, okay, tahu tak konsep e-book ni, format dia macam mana? Okay, ada ilmu tak nak tulis e-book? Kalau tak ada, pergi bengkel. Okay, pada itu saya tak kisah. Nak pergi bengkel berbayar ke, tak berbayar, pergi. Kami pergi je semua. Okay, saya pergi untuk saya tahu apa itu e-book. Okay, kemahiran digital sama juga. Bagi saya, pensyarah semua para akademik tak ada masalah sebab kita dah biasa online kan. Macam mana nak PDF kan, macam mana nak buat flip chart, guna Canva, guna software generally yang kita banyak kelas-kelas kan. Masa ni pada saya kita semua dah biasa dah kan peruntukan masa tu macam mana. Dan juga adakah kepakaran anda? Okay, cari kepakaran kita. Okay, sebab jika semua bahan dah ada, okay, ni cara yang mudah. Pada saya menggunakan cara yang mudah. Saya kena kenal diri kekurangan saya. Bagi saya tak ada masa. Okay, banyak lagi benda nak buat kan. Kerja hakiki pun berlambat-lambat. Okay, saya punya micro credential lagi. Jadi saya mencari benda yang mudah. Maksudnya apa yang dah ada tu yang saya jadikan e-book. Jadi kalau semua bahan dah ada, dalam masa seminggu boleh proceed, boleh siap. Okay, sebab kita nak tahu format sahaja. Okay, dan saya percaya kita semua para akademik, kalau saya lihat dekat sini pun ramai dah ada buku fizikal, dah ada ilmu macam mana nak tulis e-book, okay, dah ada buku-buku DBP daripada USM semua. Tak ada masalah, sebenarnya kita tak ada masalah nak tulis konten-konten dalam buku tu, dalam e-book. Tapi masalahnya kita tak tahu format ataupun bagaimana strategi marketing tu. Okay, sorry saya tak tutup ini.
Okey, di manakah belajar tulis e-book, terbit e-book dan pasarkan e-book? Okey, saya belajar 3 terus. Okey, 3, 3 in 1. Satu diperkenalkan oleh sahabat. Okey, kalau lihat, ni saya ceritalah macam mana pengalaman saya kan. Kalau lihat, okey ni buku kami berdua, saya dan Prof. Nik Rosmawati di PPSP. Okey, jadi Prof. Nik dah keluar dah buku dia dulu. Jadi dia pun hantar dekat WhatsApp, dekat telefon saya. Okey, dia cakap nak tak buku kita jadi macam ni. Sebab kami berdua memang mencari-cari lah. Cari mana buku yang kita nak buat cepat ni. Okey, cepat dan tak ambil masa yang lama dan murah. Cost effective. Jadi dia tunjuk buku dia. Jadi saya memang terkejut lah masa tu. Okey, terkejut, terkesima semua dia. Bila tengok buku dia macam gini, jadi e-book yang cantiknya pada saya nampak profesionalnya kan. Jadi saya cakap saya nak pergi juga bengkel yang dia dah pergi tu. Jadi kebetulan masa tu ada, okay, 3 in 1 pada saya belajar tulis e-book, terbit dan pasarkan. Okay, ini yang kami buat daripada Master Syirah Global Academic dan daripada dianjurkan oleh Kelab Usahawan e-book Malaysia. Dan ni lah pihak kami anjurkan, okay. Okay, dan di USM pun ada juga, okay. Saya bercakap tentang di apa yang saya dapat di luar. Di USM pun ada juga, kita ada inti USM yang buat juga banyak seminar-seminar percuma. Okey, jadi adakah saya capai 2 impian tersebut? Okey, ini e-book saya yang pertama lah. Mendeley tadi, okey nampak kan Mendeley tu? Dalam bentuk macam ni, dia jadi digital macam ni dan saya memang, ya Allah, masa tu rasa nikmatnya. Macam kita hasilkan buku yang pertama kan, macam kita keluar anak yang pertama lah. Okey, jadi dia ada tahniah kat situ, ada nama kita, ada quote. Okey, dan dia dalam bentuk 3D. Lepas tu cara nak beli pula, tekan aja buy now dekat sini. Kita hanya share link je kepada kawan-kawan kita ataupun kepada target kita punya market tu. Okey, dan saya lebih kepada academic book ataupun kita panggil creative academic book yang saya keluarkan daripada bengkel-bengkel yang dianjurkan. Okey, ni antara ibu-ibu saya. Okey. Seterusnya keluar pula Niloufar ni. Yang Indonesia, saya rasa artis Niloufar lah ni. Okey, apa yang saya nak cakap dekat sini. Okey, bila kita berhajat ataupun kita plan untuk buat e-book lebih kepada menjual. Bila kita nak menjual buku kita tu, kita kena faham juga dari segi marketing. Okay, kita kena analisa juga. Kita kena ada sedikit ilmu tentang keusahawanan. Okay, sebab kita nak buku itu, e-book itu sampai kepada sasaran. Jadi apa yang kita perlu tahu adalah kita kena analisa pasaran. Kita buat survey, kita kena tengok ada market demand tak. Okay, jadi dia panggil situ market survey. Okay, jadi saya tunjuk kat sini Niloufar sebab apa? Okey, sebab kita, pada saya lah, okey saya bukan terkenal, saya bukan penulis terkenal, okey mungkin dekat sini terkecuali lah, okey sebab saya lihat pun ramai yang penulis terkenal kat sini. Bagi penulis terkenal tak ada masalah. Bila mereka siap aja e-book ataupun buku, mereka just promote sekejap je, ramai je orang beli. Tapi bagi saya bukan penulis terkenal. Okey, sama juga saya tunjuk contoh Niloufar kan, yang dia jual mask, dia buat mask sendiri. Okay, produk emas dia sendiri sold out dalam masa 3 jam. Okay, sebab artis terkenal jual apa pun laku. Tapi bagi saya kena sedar diri dan bagi mereka yang bukan juga yang biasa saja, kita kena sedar diri, kita kena apa yang kita boleh buat, kita boleh menjual, kita boleh juga bisnes dalam e-book ni, boleh menjual, boleh letakkan harga pasaran, boleh ada market, tapi kita kena ada strategi. Okay, jadi apa yang saya buat, okey, saya teruskan yang ni contohnya saya nak keluarkan buku Easy Reference Suite Mendeley. Okey, ni buku Mendeley yang tadi. Sebelum saya boleh keluarkan, apa yang saya buat survey, market survey. Okey. Senang aja, kita pergi je dekat Google tu kan. Google dekat bahagian image, saya type buku Mendeley, e-book Mendeley, apa-apalah berkaitan dengan Mendeley dan dia keluar semua ni. Kalau saya lihat, okey banyaknya buku tentang Mendeley dan ada juga peserta bengkel tanya saya nak buat juga buku Mendeley walaupun saya dah buat, peserta tu nak buat, saya cakap tak ada masalah. Kena cari, apa yang kita kena cari adalah apa yang tak ada dekat buku-buku yang tak ada. Dia macam buat master dengan PhD lah kan. Kita cari originality ataupun apa special buku kita ni supaya bila keluar tu memang ada orang beli. Dan kita kena letak diri kita di perception pembaca. Okey, jadi Mendeley ni bagi saya dah pernah alami Mendeley ni masa kita study dulu kan. Jadi saya nak Mendeley yang ada video. Okey, sebab Mendeley ni step by step.
Saya tak nak screenshot saja kan. Macam tadi ramai saya punya buku dapat kritikan. Jadi bila saya lihat kat buku-buku yang ada, mereka tak ada sertakan video. Okey. Saya tak nampak pun dia yang e-book yang simple. Jadi saya keluarkan e-book saya adalah step by step infographic for beginner. Okey, pada yang basic. Jadi kata-kata pun, okay, kita nak tulis e-book tu pun, cover tu pun kena menarik. Jadi kita tulis easy. Easy salah satu daripada tarikan. Ni samalah macam kita nak buat buku kan, kata-kata tu kena catchy. Okay, dan saya letak video kat situ. Jadi video tu saya letak dekat depan. Okay, satu lagi tentang e-book. Berbeza dengan buku fizikal atau printed book, okay, e-book cover memainkan peranan yang penting. Okay, sebab apa? Sebab kalau buku fizikal ataupun buku printed, kita boleh letak, katalah ada expo buku pada hari itu, kita letak meja dan kita pun sebagai penulis kita boleh promote, kita boleh cakap pada itu, okay, buku saya ni bagusnya apa gini. Tapi e-book ini, dia merentas masa, merentas zaman. Kita tak ikut sekali dalam tu, tapi buku kita yang bergerak. Kulit ataupun cover buku ni yang promote diri dia sendiri. Okay, jadi cover tu kena nampak ke dalam. Dia kena ada title, dia kena ada caption. Itu saya akan detail dalam bengkel. Dalam sejam saya takut tak sempat. Okay, nanti kita pergi. Okay, yang ni saya dapat daripada website. Website Azul Zafu. Dia bagi tahu, okay, pencetak kalau nak terbit buku swaterbit ataupun self-publish yang jenis printed. Ini banyak kos dia, nak cetak lagi, editor nak check satu-satu lagi, layout lagi, okay, cover pula nak buat bayar kat berapa, pemasaran. Okay, tapi dalam bengkel yang biasa kami anjurkan bersama Kelab Usahawan e-book, semua kami ajar DIY e-book. Okay, kita belajar daripada mula, daripada nak reka cover, layout, okay, sampai ke peringkat kita nak terbit dan mohon ISBN. Okay, bagaimana e-book saya terhasil dan potensinya. Okay, saya bagi secara simple bagaimana buku-buku saya terhasil. Okay, daripada workshop tadi saya bagi tahu, okay, bila saya banyak dijemput untuk hadir workshop dan saya rasa, saya harap ataupun mungkin perkongsian saya ni boleh dapat idea kepada rakan-rakan semua, sebab kita semua banyak dijemput, banyak kali kita dijemput untuk memberi bengkel kan, kita pun boleh keluarkan e-book. Itu pada saya cara yang cepat lah, pada saya yang saya rasa kelemahan saya tak ada masa untuk fokus daripada start daripada zero. Kalau saya nak buat novel, saya rasa saya kena pergi bengkel dulu. Walaupun dah pernah pergi dulu bengkel buat novel, tapi saya rasa macam ambil masa lama untuk saya start. Itu kekurangan saya. Okay, jadi terpulang. Sebab tu tadi saya bagi tahu cari kekuatan dan kekurangan diri kita. Jadi pada saya, kekurangan saya, masa. Saya banyak lagi nak kena fokus benda lain kan. Jadi saya hanya gunakan apa yang dah ada. Jadi bila kita bagi bengkel, kita dah siap. Kita dah ada PowerPoint semua kan. Jadi kita hanya transfer saja jadi e-book. Okey. Ini yang saya buat. Jadi PowerPoint tu transform jadi e-book. Okey, seterusnya e-book saya yang kedua. Okey, bila kami semua trainers, okey, ni semua daripada USM, sahabat saya daripada USM, dari PSP. Kami sama-sama belajar dan kami semua dapat ditauliahkan menjadi trainer. Dia ada exam. Okey, dan selepas tu kami pun nak share dengan masyarakat. Jadi antara topik-topik yang saya selalu diberi adalah etika penulisan tentang copyright. Okey, elak karya daripada diciplak. Okey, plagiarism, copyright. Itu tajuk saya. Dan berkali-kali itu sahaja tajuk yang saya beri. Jadi saya dah ada PowerPoint, saya dah buat pembacaan. Jadi ini yang saya rasa masanya untuk saya keluarkan e-book. Tapi sebelum tu, okey, sebab kita kena ingat juga kita nak beri kepada masyarakat. Fakta-fakta ni adalah fakta yang serius. Okey, kalau kita silap memberi, okey, benda tu akan efek pada masyarakat yang kita dah bagi ilmu tadi kan. Jadi saya nak pastikan saya konten itu adalah tepat. Saya berkolaborasi dengan Prof Karim. Seperti semua tahu, Prof Karim adalah memang bahagian tokoh bahagian e-learning ni kan, bahagian learning semua ni. Jadi Prof Karim juga mengajar kami, di samping kami buat micro-credential, sebab micro-credential ni adalah menjual. Dia sama konsep. Apa yang saya nampak, micro-credential dengan e-book ni lebih kurang konsep dia adalah sama. Sebab dia secara online dan menjual. Dan bila kita nak menjual, kita kena pastikan itu adalah karya asli. Originality. Tak ada plagiarism, tak ada copyright. Okey, jadi konsep itulah yang kami ditekankan. Prof Karim buat kelas kepada kami yang buat micro-credential ni. Kita kena tekankan betul-betul supaya kami tidak melakukan isu ciplak tersebut. Jadi sebelum saya boleh keluarkan buku seterusnya, saya nak keluarkan buku ni je. 5 tips mudah hasilkan karya asli.
okey, bersama Prof Karim. Prof Karim dah bersetuju, jadi saya hanya berbincang secara online pada tahun lepas. Okey, kelebihan. Kelebihan saya share terus apa kelebihan bila kita ada penulis bersama. Okey. Ada masa kita nak tulis seorang-seorang, ada masa kita nak penulis bersama. Tapi apa yang saya nampak bila penulis bersama ni, satu, promotion itu, marketing promotion tu akan berlaku daripada dua pihak. Okey, contohnya sini saya promote, Prof Karim pun promote. Okey, sebab ni adalah kita melakukan penjualan. Tiada promosi, tiada buku itu tidak terjual. Okey, jadi promosi berlaku pada dua hala. Yang kedua adalah kita terus dapat content expert, okey, expert content yang akan validate kita punya content. Jadi secara tak langsung, sedia siap-siap Prof Karim akan validate betul tak, mungkin kena tambah apa. Okey, jadi akhirnya cetusan idea itu akan lebih berkembang bila kita bergabung lah. Jadi daripada nak buat satu, jadi dua. Kan? Setelah berbincang, akhirnya keluar dua e-book. Sebab satu e-book ni dia tidak boleh terlalu tebal. Okey, kami digalakkan siapa yang nak menulis e-book tidak boleh terlalu tebal. Tapi kalau nak juga boleh. Paling minimum adalah 35, paling maksimum 80 untuk satu siri ataupun satu e-book. Kalau lebih jadikan bersiri. Okey, kalau saya punya dah terlebih, okey, dalam saya punya ni dalam 90 jadi pecah dua, jadikan dua siri. Okey, apa kelebihan siri? Okey, siri 1, siri 2. Apa kelebihan dia adalah satu, kita akan create followers. Okey, followers ni macam peminat. Okey, sebab apa? Sebab bila kita dah jual siri 1. Okey, jual siri 1, kita dah dapat dah database dia orang. Okey, jadi kita boleh direct communicate bergantung atas platform yang kita pilih. Kita boleh direct communicate dengan pembeli tersebut. Okey, kita boleh cakap, okey, saya terima kasih kerana beli buku saya siri 1. Saya akan keluarkan buku siri 2. Okey, kalau tuan berminat boleh dapatkan pre-order. Okey, jadi kita dah ada create followers, kita dah create followers kita sendiri ataupun kita dah ada peminat yang minat tentang e-book kita. Jadi itulah antara kelebihan bila ada siri 1 dan siri 2. Okey, yang ni saya punya macam tadi saya beritahu kan, cover tu kena catchy. Jadi saya suka letak benda-benda yang catchy dekat depan. Contohnya karya asli kan antara syarat untuk nak mohon ISBN ataupun IP. Jadi saya letakkan kat luar. Macam ni ada video, saya letakkan bonus dapat video. Okey, seterusnya. Okey, bulan 5 kan pada tahun pertengahan tahun ni. Bulan 5, 30, okey, kami telah dipilih. Okey, sebab ni adalah untuk nursing punya division di seluruh Malaysia. Jadi pada bulan Mei itu adalah giliran di nursing USM untuk buat webinar. Okey, jadi kami telah memilih webinar MOOC dan micro-credential development. Okey, ini adalah speaker ataupun panel. Jadi bila saya dah ada ilmu tentang e-book ni, saya pun besarkan, kembangkan lagi potensi e-book ni. Maksudnya saya maklumkan kepada rakan-rakan speaker yang lain dan juga program saya, okay, why not kita buat satu e-book. Okay, sebab webinar ni adalah percuma. Okay, dan pada first announcement lagi kami dah tulis dah, kami dah letak dah. Okay, special discount for webinar e-book. Maksudnya apa konten di dalam talk kami semua ada dalam e-book tersebut. Dan okey, inilah keluarnya. Okey. Dan hasil penjualan ataupun royalty daripada insentif daripada e-book ni kami masukkan dalam program nursing. Okey, dalam persatuan nursing. Salah satu daripada JetBreak Income. Dan dekat sini letak semua sekali ada kat sini. Dan besar lagi lah promotion dia. Dan promotion itu berlaku bukan sahaja daripada 4 orang tapi dalam satu program. Kita ada tim punya marketing. Lagi hebat dia punya apa tu? Lagi hebat dia punya penangan tu lah. Okey. Jadi apa lagi? Dan juga kami buat kajian pasaran. Okey, dalam masa yang sama kita kena ingat sebab kita dah masuk dah area business. Bila dah masuk business kita buat kajian sedikit. Dan daripada sebelum lagi webinar tersebut kami dah dapat data yang mendaftar. Okey, kita dah dapat daripada Google Form yang mendaftar tu hampir 1,000 orang. Okey, sebelum lagi webinar dah tahu dah 1,000 orang di seluruh Malaysia yang mendaftar webinar tersebut. Jadi kalau 10% yang beli pun dah cukup, dah alhamdulillah lah kita dapat berapa dia punya income kat situ kan. Okey, jadi apa yang berlaku itulah analisa diri dan analisa pasaran. Jadi alhamdulillah okey pada
pada 24 hours selepas berlakunya promotion dan penjualan tersebut, terus masuk buku tersebut dalam top 5 bestseller. Okey. Dan dalam masa 2 hari dapat yang first. Okey, dapat prize lah dekat sini. Okey. Dan seterusnya. Macam saya bagi tahu tadi lah, okey. Setiap kali saya dijemput untuk bengkel, saya keluarkan satu e-book. Sebab ni je masa saya yang ada. Okey, sebab dah terlanjur kita buat PowerPoint, okey, buat terus je e-book. Okey. Jadi apa yang saya keluar kat sini adalah satu e-book terus. Sebab tajuk saya semua dalam ni. Apa yang saya paparkan semua ada dalam ni. Dan terus kita boleh promote. Jadi terpulang, orang nak beli tak nak beli itu terpulang. Yang penting kita dah ada content, kita boleh promote. Okey. Dan seterusnya bengkel-bengkel yang saya anjurkan ni pun saya keluarkan e-book. Ini yang terbarulah saya keluarkan. Yang ni agak mengambil masa. Okey, sebab saya kena start daripada bukanlah zero, dalam 10% lah dah siap. Sebab saya tak jangka akan keluarkan e-book ni. Sebab dalam bengkel ni selalu saya diberi tentang isu copyright, ISBN. Okey, tiba-tiba dalam bengkel ni mereka kata okey saya bagilah tentang PowerPoint. Jadi masa tu lah kena buat PowerPoint. Jadi bila saya nak buat PowerPoint, kita kena kita bukan buat sekadar secara santai saja. Kita kena buat tu kita nak biarlah bermanfaat kepada yang membeli. Okey, persepsi kita letak di persepsi pembeli. Okey, kalau orang nak beli buku ni mesti yang pembaca tu kan dia nak yang ada template, dia nak ada dalam bentuk video. Jadi agak mengambil masa saya sebab saya nak buat satu-satu tu dalam bentuk video. Jadi saya attachkan. Sebab e-book ni kita boleh letakkan, boleh letak link, boleh letak QR code. Jadi ia bukan sekadar PDF tapi dia boleh buat interaktif. Okay? Boleh ada video, boleh ada quiz semua dalam ni. Jadi saya letak video setiap section bagaimana nak tulis e-book. Okay. Seterusnya. Ni taklah. Ini terbit dah. Okay. Okay, langkah seterusnya. Setelah tadi kan kita dah pergi dah step-step, seterusnya adalah kita buat. Okay, masa kita nak buat macam tadi lah, pilih. Kalau ada orang dia suka travel, dia banyak travel, okay, ataupun dia ada herba-herba macam Dr. Dazuki kan, banyak dia punya collection tu. Dia nak pilih bahagian tu, tak apa, tak kisah. Ada orang nak pilih model pengajaran, okay. Ada juga banyak universiti dan college yang dia memilih, nanti saya tunjuk macam mana dia orang jadikan model pengajaran sebagai e-book. Terpulang novel ke apa ke, pilih apa genre yang anda nak. Yang dekat di hati sebab kita nak cepat ya. Okey, potensi e-book seterusnya. Okey, ni sahabat saya, Dr. Mazni, di mana dia keluarkan daripada thesis menjadi e-book. Okey, thesis to e-book. Okey, tapi kita sebagai pensyarah, kita kena tahulah yang mana kita nak keluarkan dalam buku establish. Okay, nak letak dekat under USM ke sebab ni adalah buku daripada research. Jadi terpulang sebab kita bukannya ambil semua. Ada yang kita nak untuk publication, kita boleh modify situ. Dan dia, bila dia dah habis, dia punya sebab dia buat satu macam buku modul untuk tadika tapi ada elemen Islamik. Okay, dia berkaitan juga network semasa dia buat, networking semasa dia buat dia punya PhD. Setelah tamat PhD, okay, konten dia punya kurikulum tu telah diguna pakai dan mendapat permintaan di seluruh masyarakat, di seluruh taska di Malaysia. Dan beliau jadikan e-book. 2 e-book ni diguna pakai di seluruh taska di Malaysia. Dan dia menggunakan e-book dalam masa 3 saat dia boleh sampai. Sebab dia melalui email, melalui WhatsApp. Okay? Itu yang kita nampak. Kos dia pun boleh letak murah dan cepat sampai kepada seluruh Malaysia yang menggunakan e-book beliau masa daripada penyelidikan PhD. Okey, dan kesempatan untuk beramal. Ni bahasa Indonesia ni saya pilih. Kalau dalam bahasa Malaysia menyumbang kebajikan kan. Ni bahasa Indonesia, kesempatan untuk beramal. Okey, sebab kita ada juga peserta bengkel hari tu dalam bengkel saya. Okey. Ni adalah Tuan Johan. Saya rasa USM tak asing lagi dengan Tuan Johan ni. Okey, di mana beliau kata beliau nak buat e-book, nak abadikan kisah-kisah beliau sebagai pengarah Irish sukarelawan membantu kemanusiaan di Syria, Syam. Dia orang nak abadikan. Okay, sebab Tuan Johan ni dia ada banyak gambar, video dia pun cantik-cantik. Jadi saya cakap tak ada masalah. Okay, jadi bila dah siap e-book, dia kata dia nak sumbangkan hasil jualan royalty ni kepada bahagian bantuan kemanusiaan. Jadi kita nampak e-book ni bukan sahaja kita untuk menjual, kita boleh buat kebajikan ataupun kesempatan untuk beramal. Sama juga dengan Cik Salwan, siapa USM pasti kenal daripada CDE.
beliau pun keluarkan e-book tentang travelog haji di Mekah. Dan beliau bukukan sebab dia kata banyak pengajaran yang dia nak sampaikan kepada masyarakat, terutamanya mereka yang nak mengerjakan haji. Cuma bila dah siap, dia kata hasil royalti dia tak nak ambil, tapi dia nak sumbang, nampak dekat sini, dia nak sumbangkan kepada anak yatim, para asnaf dan bagi tujuan kebajikan. Saya cakap tak ada masalah, tapi tulislah sikit dekat atas ni supaya membeli tu tahu di samping dia dapat ilmu tentang travelog, mereka pun dapat menyumbang. Sebab cover lah yang berkata-kata. Kita tak ikut sekali dengan cover kita, jadi kita tulislah dekat atas tu sikit. Okey. Kalau suara saya tak dengar, mohon moderator bagi tahu ya. Sebab cakap seorang-seorang. Okey. Dengar, Alhamdulillah. Okey. Jadi bila saya dah lama sikit dalam bidang e-book ni, saya nampak bukan sahaja kita boleh buat bisnes, sebenarnya kita boleh bagi kepada student kita. Okey, kebetulan saya Dr. Dazuki ada kat sini kan, dan beberapa juga pensyarah saya telah dilantik sebagai in charge untuk fellow untuk entrepreneurship student. Okey, dan saya juga in charge of student employability, dan pada waktu itu memang kami selalu buat meeting, setahun buat meeting kan, tapi bila sampai part saya memang saya tak tahu apa bisnes nak bagi dekat student ni. Jadi biasanya saya tengok je lah Dr. Dazuki dia banyak bisnes kan, dia boleh bagi kat student. Jadi saya tengok je lah Dr. Dazuki punya kan, ikut situ je lah, tengok aja, observe. Tapi bila dah mencampurkan diri dalam e-book, saya nampak potensi ni kita boleh bagi dekat student. Okay, student boleh generate income sebab kita pun ada student kan, universiti sekarang ramai mengambil student yang B40 untuk kita bantu mereka dan kita boleh jadikan sebagai generate income untuk student. Okey, ini saya berbincang dengan pihak HEP tentang projek ni, tapi mungkin mengambil masa, namun saya dah perintis projek bersama student saya. Okey, masa ni saya open siapa yang nak. Okey, dan mendapat sambutan dari beberapa pelajar. Ini adalah perintis daripada e-book yang pertama. Okey, saya namakan siri nukilan siswa. Maksudnya daripada siswa kepada siswa. Okey. Dan ini e-book yang seterusnya. Okey, nampak ke? Saya kena tarik ke bawah. Dia dekat atas ni. Okey, tak apa. Okey, jadi ini adalah student yang seterusnya. Okey, student-student yang beri nama yang ingin menceburkan diri dalam bidang e-book ni, yang saya ambil ni adalah e-book konsep soft selling. Okey. Saya ada berapa lama, kita tak boleh cakap banyak kat sini. Okey, jadi e-book konsep soft selling sebab mereka ada produk, sebenarnya mereka, student kita ramai kan buat produk sampingan, menjual, jadikan sebagai side income. Okey, yang ni dia jual baju kurung, yang ni jual tudung, yang ni ada shekli ke, saya tak ingat apa. Jadi kita buat soft selling kat situ. Yang ni nanti saya cerita detail lah macam mana soft selling kat situ ya. Jadi seterusnya saya pun telah dijemput untuk pemimpin Muda Malaysia dan alumni, di mana pada waktu ini September baru ni saya dijemput untuk memberi apa potensi daripada e-book ni yang boleh membantu pemuda-pemuda yang mengalami masalah dari segi bila PKP ni kan, mereka punya pendapatan terjejas. Jadi produk-produk mereka yang mereka jual tu mereka boleh jadikan e-book dalam konsep kita guna tadi soft selling. Okey, seterusnya okey, yang ni saya teruskanlah kalau tidak lama cerita kat sini. Okey, jadi saya bagi contoh e-book konsep soft selling adalah, okey, ni e-book daripada rakan saya. Okey, panduan massage terapi. Okey, sebenarnya dia adalah beautician. Sambil ni dia boleh promote spa dia. Itu kita panggil soft selling. Soft selling adalah kita menjual tapi tak nampak menjual. Okey, kalau hard selling memang kita akan nampak kat sini. Okey, Mas, sila datang ke spa saya. Itu hard selling. Tapi bila soft selling dia ada info dulu, baru dia akan promote secara lembut. Okey, sama juga hilang sakit lutut. Dia pun ni bagi tahu semua, tapi sebenarnya dia jual minyak untuk sakit lutut. Okey, contoh seterusnya okey, ni adalah Puan Zunaina, ni peserta bengkel saya yang sebelum ni. Okey, dia tunjuk poster. Dia kata dia banyak diberi jemputan tentang daripada kemahiran kecantikan boleh buat duit, boleh buat bisnes. Jadi kita buat cover dia cara mudah buat duit dengan kemahiran kecantikan, dan bila saya search, beliau ni adalah penerima anugerah spa terbaik Asia. Okey, jadi kita letak kat depan ni kan supaya masyarakat akan nampak, ni daripada penerima anugerah, bukan calang-calang orang nak share ilmu ni. Okey, itu kita punya catchy word lah. Okey, dan juga tempe sahabat saya juga. Ini dan juga kita sebenarnya ada juga pihak pensyarah yang dikeluarkan e-book bersama dengan pelajar. Namun yang ni perlu dapat permission daripada universiti masing-masing lah.
Okey, ada yang tak ada masalah, ada yang perlu dapat permission. Ni tugasan pelajar boleh jadikan e-book. Okey, potensi sebagai materi, bahasa Indonesia keluar dekat sini. Potensi sebagai materi pengajaran para guru dan referensi pelajar. Maksudnya bahan pengajaran kita sebagai pensyarah ni kita boleh jadikan. Ini pun bergantung atas perundangan pihak-pihak institusi. Okey, kena dapat permission dulu ke. Okey, ini saya share daripada buku atau modul pengajaran transform kepada e-book. Okey, ni sahabat saya iaitu Puan Farah Aini, dia daripada College Politek Mara, di mana buku beliau, okey, sebelum ni kalau lihat tengok dekat sini harga dia RM25.20 e-book. Muka surat mencapai 100 lebih sebab dia kata ini adalah modul, dia nak satukan menjadi satu e-book yang tebal. Okey, kalau sebelum ni mereka menggunakan modul ni dalam bentuk hardcover ataupun printed physical book, dan mereka mengalami masalah bila pada tahun ni pelajar semua secara online dan tahun lepas lagi kan, mereka kena post hardcover tu ke rumah pelajar, bayaran post lagi kan. Jadi bila dah tahu tentang e-book, mereka transform semua modul pengajaran menjadi e-book dan jual dengan harga yang murah. Kalau tidak printed tu memang jual dengan harga dalam 30 lebih, tapi bila e-book mereka jual dengan harga yang agak murah dan pelajar amat suka. Sebab apa? Sebab lebih infografik, boleh letak warna macam-macam dan mereka tak perlu keluarkan duit pos. Hanya secara online saja diberi kepada pelajar. Dan semua dalam ni ada interaktif quiz, semua ada dalam ni. Okey. Jadi seterusnya saya cepatkan sikit. Jadi bergantung atas institusi. Okey, yang ni, okey, cuma saya nak tunjuk kat sini sekarang ni banyak dah college, universiti di Malaysia dan juga Indonesia juga dah ke arah e-book sebab dia dah ke arah mereka mula nampak kan kelebihan atau potensi e-book. Ini di Politeknik Ungku Umar di mana saya bersama sahabat trainer yang lain, kami dijemput sebagai perunding e-book di bawah grant Kementerian Pendidikan Tinggi. Okey, semua politeknik di seluruh Malaysia, Politeknik Ungku Umar. Dan apa yang kami buat, okey, mereka jadikan e-book ni sebagai KPI. Okey, modul pengajaran tu semua nak transform kepada e-book dan jadikan KPI supaya pensyarah mereka buat kan. Jadi target mereka pada bulan 11 ni memang dah keluar. Jadi kami bersama-sama buat Gantt chart dan kita coaching secara online. Okey, semua online. Sekarang ni PKP kan senang je, tak payah pergi sana. Online, simat course semua. Okey, inilah kita buat macam dengan student. Okey. Ni antaranya. Jadi kami coaching online, dia tunjuk cara dia macam mana. Jadi kami advise, kami bertiga trainer semua advise apakah yang lebih baik, menggunakan Canva macam mana, menggunakan PowerPoint ke tak kisah. Okay, tapi kami akan advise dari segi layout semualah. Okay, konsep dia. Sebab konten mereka dah ada. Ni antara mereka punya tajuk lah. Ni hasilnya. Masih tak, belum lagi sampai masa bulan 11 tapi dah banyak dah keluar hasil. Okey, ni satu hukum je mereka ambil. Dan Alhamdulillah, bila saya lihat, okey, sebab konsep mereka tidak menjual, mereka guna untuk student tapi jadikan KPI. Mereka dalam lagi proses nak menjual ke tidak. Tapi buat masa ni, masa kami bersama dengan projek ni, memang mereka tak menjual lah. Cuma nak jadikan e-book untuk pelajar. Jadi bila saya lihat dengan usaha mereka kan, usaha pensyarah PUO ni, Politeknik Ungku Umar, dengan cantiknya terhasil, dengan usaha kita nampak usaha mereka tu kan siap je terus approach kami betul tak macam ini minta advice. Jadi saya sarankan mereka masuk dalam innovation teaching and learning. Okey, pada waktu itu 2021 tapi baru je pada September ke Ogos, okey. Empowering Innovative Teaching and Learning. Okey, ini buku dia, buku tadi salah seorang daripada ni dan mereka mendapat gold. Okay, goal untuk innovative teaching. Okay, menggunakan produknya adalah e-book. Okay, ini contoh karya ilmiah, konsep-konsep dia macam mana. Kalau ilmiah samalah macam buku fizikal. Okay, konsep dia, dia lebih serius. Okay, kalau kreatif dia lebih santai, berbentuk novel ni dalam dia. Okay, dan pada 12 Ogos, okay sebenarnya baru ni, dah tunda. Okay, yang ni Universiti Malaysia Pahang, mereka pun dah nampak dah tentang kelebihan e-book dan kami juga telah dilantik untuk supervise mereka transform modul pengajaran kepada e-book sebab mereka jadikan dia sebagai nak transform sebab mereka kata ada 10,000 kemasukan pelajar dalam satu semester. Jadi nak transform semua pada e-book
Dan hasil royalty masuk dalam mereka punya faculty. Okey, ada berapa persen lah yang mereka tawarkan. Yang ni masih lagi dalam sedang berjalan. Kita punya perundingan lah. Ni guru-guru. Okey, saya tunjuk juga guru-guru yang ada. Okey, sebab dalam kita punya bengkel pun ada guru. Okey, maksudnya dijadikan sebagai suplemen macam buku rujukan. Ni guru matematik IPG, pensyarah IPG matematik, dia keluarkan semua berkaitan dengan matematik. Sebab ini kepakaran dia. Kepakaran dia maths, dia keluarkan tips minda mantap tentang maths, ni hot items secara santai untuk IPG punya student dan para guru. Okey, ni guru lagi, kaunselor. Okey, ni guru kurikulum. Okey. Kurikulum punya buku. Okey, seterusnya potensi buku. Okey, dan kata itu saya ada invite jugalah seorang dan dia kata pensyarah tersebut berkata bahawa dia tak nak jual tapi dia nak bagi je. Okey, tak ada masalah. Dengan e-book pun kita boleh bagi free. Saya pun ada satu buku yang saya bagi free aja. Okey. Kalau guru dia ada sistem mata kredit lah. Okey, untuk kredit dia banyak sikit guru. Kalau ada buku tu mereka boleh dinobatkan dicalonkan sebagai guru cemerlang, kan? Boleh jadi mata kredit untuk SPLKM. Jadi sebab saya masukkan sekali slide ni, sebenarnya slide ni saya bagi untuk bengkel saya. Jadi saya masuk je lah sekali kan. Mereka ada dia punya mata kredit. Okey, kan kalau kita Myra, okey, Myra kita di bawah ada publication. Section C sebab ada ISBN tu kan. Tapi ini pada saya bonus lah sebab terlalu kecil sangat markah dia. Kalau saya check dekat PPSK, 0.00 tak nampak 0.3. Kalau kat sini saya ambil daripada universiti lain kan, di bawah ada publication. Kalau e-book ni dia 0.003. Kalau kita kat PPSK, saya check itu memang tak nampak lah nombor je, nampak 0.000 gitu je. Okay, tapi yang terbaru bila kita lihat dekat kita punya HCMS tu kan, dia di bawah sekarang ni ada satu kolom high ataupun multimedia material yang kita boleh masuk kat sini. Okey, saya dah tanya juga itu Prof. Karim sebab kita lebih kepada, kita macam digital content juga, ada interaktif dalam tu. Kita boleh letak kat sini dan kita tengok nantilah kita punya ni diiktiraf ataupun tidak bulan 11 kan. Bulan 11 nanti ada dia pengiraan. Tapi kita boleh, ni adalah yang baru, kalau saya dimaklumkan ni adalah baru, section baru. Dia ada 3 marks kat sini. Dan kita boleh juga minta IP, copyright di bawah IP, di bawah my IPO, tapi markah dia bahagilah juga kepada kalau co-authors kena bagi-bagi situ kan. Dan dia boleh masuk dalam regime. Okay, kalau di Indonesia kalau ada, okay, di PPSK kita ada di bawah bahagian jaringan industri dan masyarakat BJIM. Okay, e-book ni boleh jadikan sebagai program untuk masyarakat di bawah BJIM. Yang ni saya dah consult dengan mereka in charge dan kami dalam proses untuk minta proposal bawah BJIM lah. Okay, dan dia boleh sampai ke 5 star, 4 dan 5 star. Okay, ni sahabat saya juga dan juga peserta bengkel. Yang ni dia bagi tahu sebab kita ada support group, okay, support group untuk e-book, siapa yang dah masuk bengkel. Jadi di bawah Kelab Usahawan Muda Malaysia. Dan dia WhatsApp dalam tu, okay, dia dah menang dalam Convect. Ni pun innovation, okay, e-book. Dan dia bagi tahu sini Alhamdulillah rezeki saya join. Promo produk saya adalah e-book. Okay, e-book sahaja dia masuk, Alhamdulillah mendapat gold medal. Okay, dia menggunakan innovative teaching method. Okay, Dialectic Field Trip with Dr. Nur El-Huda. Okay, daripada IIUM. Ni kami, sebab dalam support group e-book ni kita kenal berbagai background, bukan sahaja daripada USM tapi berbagai Indonesia, Singapura semua ada. Okay, dan dia jadikan, inilah pengajaran dia. Okay, menggunakan interactive content, diuretic field. Okay, bagaimana berlakunya proses di ginjal itu bila telah makan sesuatu ubat diuretik. Jadi dia gunakan dengan cara yang mudah, farmasi, lebih kepada farmasi. Alhamdulillah saya bersama sahabat saya pun kami telah dapat untuk gold medal, gold award untuk innovation punya produk dan ni e-book saya tadi. Okey, dan sebab dalam support group, okey, dalam tim e-book ni, dalam kesahanan e-book kami di bawah Kelab Usahawan e-book Malaysia dan Kelab Penulis Muda Malaysia, kami ada support group di mana kita boleh berkolaborasi secara international. Ini di antara sahabat-sahabat e-book yang lain daripada Singapura, Malaysia, Indonesia, kami ada 16 buah negara. Okey,
Jadi banyaklah yang kita boleh ada networking. Maksudnya dengan e-book ni sebenarnya networking dia punya potensi besar. Sebelum ni kita nampak, macam saya nampak e-book ni untuk saya nak bagi pada peserta bengkel. Tapi rupanya alhamdulillah dengan big why kita yang betul untuk menyebarkan ilmu, banyak sebenarnya potensi daripada e-book ni di dunia digital sekarang ni. Dan kita sebenarnya dekat Indonesia kami telah buat pada awal tahun ni international webinar tentang e-book. Sebab dekat Indonesia pada waktu itu kami dijemput oleh Pak Edi ni, dia seorang publisher dekat bahagian Indonesia. Sebab dengan PKP ni tentang penerbit publisher ni pendapatan mereka agak terjejas. Jadi mereka minta kami untuk adakan bagaimana nak buat e-book supaya mereka boleh transform physical book menjadi e-book. Ni bengkel-bengkel yang kami buat. Yang ni kami mendapat jemputan Singapura, Malaysia dan Indonesia. Jadi Singapura pun sekarang ni tengah hangat adalah Singapura, Malaysia dan Indonesia yang ke arah e-book. Yang lain tengah coming. Coming soon. Jadi yang ni auto visibility, branding. Sebab dia secara santai dia untuk masyarakat. Ada yang untuk pelajar terpulang atas siapa kita punya population. Jadi ini saya share di mana kalau e-book kita ada muka, author perlu ada di depan. Itu bergantung atas platform yang anda pilih. Platform yang kami telah letakkan e-book ni, kita author perlu ada di depan untuk author visibility dan juga branding lah. Seterusnya ni salah seorang trainer juga di mana dia boleh buat 30 e-book dalam masa 60 hari. Dalam masa 20 bulan ada 30 e-book. Ada strategi dia. Sebab apa? Dia ada co-authors. Satu, saya rasa apa yang saya nampak big why dia itu. Sebab dia nak bantu kawan-kawan dia. Sebab Tuan Amin ni adalah seorang editor galeri ilmu. Pada tahun lepas sama juga masuk dengan saya pada akhir tahun lepas. Masa tu terjejas sikit dari segi pihak publisher ni kan. Jadi rakan-rakan beliau ni genre yang dia bawa adalah genre komik. Jadi dia dah ada rakan-rakan genre komik, dah ada bahan. Cuma waktu itu untuk publish dihentikan sebab PKP kan, dari segi kos orang tak banyak sangat pergi bookstore, tak boleh nak berjalan. Jadi dia invite kawan-kawan dia bersama bergabung dan dia menjadi co-author, hasilkan beberapa e-book. Itu yang cepat, dia boleh buat 30 e-book dalam masa 60 hari sebab co-authors dia ramai. Seterusnya kita buat peta minda. Yang ni saya rasa tak ada masalah untuk kita pensyarah. Walaupun saya rasa macam pada mulanya saya rasa tak perlulah peta minda, rasa macam dah expert kan, lontar je apa, biar je dekat kita punya mind ni, kita pun tulis. Tapi bergantung ada rakan saya memang dia terus boleh tulis dekat e-book. Pada saya kena susun dulu. Sebab bila kita dah susun, mana nak letak topik 1, topik 2, topik 3, mana yang tak perlu, sebab dia tak perlu banyak e-book ni. Jadi kita kena pastikan yang kita letak tu yang betul-betul tepat, yang menarik. Jadi saya lakarkan barulah cepat. Bila ada peta minda ni lakarkan dulu macam rangka lah. Baru kita rasa cepat sikit pergerakan e-book kita tu. Ni antara strategi pemasaran. Antara strategi pemasaran e-book yang kami belajar adalah cover itu penting. Kalau kita lihat, sama dengan physical book. Tapi saya ditekankan lagi masa buat e-book kan. Sebab cover ni memainkan peranan penting bagi e-book. Jadi dia kena ada tajuk. Tajuk mesti catchy. Tajuk ni detail nanti akan belajar kemudian lah. Macam mana kita nak buat tajuk yang catchy. Ungkapan. Kita kena ada ungkapan. Sebab pembaca akan nampak cover sahaja dan juga sinopsis. Dan dia boleh 10 pages lah. Tapi cover ni lah memainkan penting kan. Dia boleh ada tarikan emosi dekat situ. Dan ada bonus kat situ. Saya tak cakap banyak itu. Kalau kita kata sebelum ni kan, don't judge a book by its cover. Tapi bagi e-book, judge by cover. Cover tu orang akan menilai. Jadi saya share juga bagaimana, dengan ada e-book lagi kan, dengan ada cover tu, kita dah boleh teaser. Kita panggil teaser. Teaser ni macam kita dah boleh buat promotion dah. Boleh dapat pre-order insyaAllah jika itu rezeki kita kan, kita boleh dapat pre-order. Jadi ada je cover, kita boleh dah promote. Jadi saya share dekat sini. Minta tuan moderator check sikit. Dengar tak? Saya ada basic sini Dengar kan? Dengar. Okey, ni bila cover saja siap, memang saya advise kepada peserta-peserta bengkel. Habis je bengkel, mereka dah boleh buat cover sendiri.
Okey, menggunakan Canva, menggunakan PowerPoint. Lepas tu terus je promote dekat Facebook, dekat mana-mana medium nak menunjukkan bahawa kita dah ada e-book. Alertkan mereka supaya kita boleh dapat pre-order ataupun kita boleh buat ni kita panggil marketing strategy. Just don't fake it, fake it, fake it. Okey, itu je lah cover kan. Jadi kita buat teaser. Teaser cover. Jadi apa yang berlaku? Oh sorry. Sorry terkuat ya. Okey, jadi ini adalah peserta bengkel. Jadi dia ikutlah apa yang kami minta tu kan. Jadi ni peserta bengkel. Dia pun siap je cover, dia pun promote kat sini. Okey, tolong komen saya nak ke student, sahabat, FB, siapa nak, tak ada paksaan. Buku ni akan keluar. Okey. Jadi apa yang dia dapat? Okey, kawan-kawan pun kata saya nak. Jadi dia dapat pre-order kat situ. Di samping tu dia macam boost kita punya motivation. Kan? Kita tak siap pun, kita banyak kerja pun bila tengok cover dah cantik, kita rasa lagi semangat. Okay, dan ini sahabat saya yang saya pergi kelas. Okay, sebab kami pun sebagai trainer, kami pun kena sentiasa upskill kami punya knowledge, reskill kan. Jadi saya pergi juga kelas yang lain juga selain daripada kelas yang saya dapat tadi. Okay, bagaimana nak buat e-book secara soft selling dan ni apa yang berlaku. Sahabat saya dalam kelas tu, okay, dia punya cover dah keluar. Kami belajar buat cover. Jadi dia tulis sini, 5 cara terindah bertemu Rasulullah. Okay, ni cover e-book dia. Jadi dia letak dekat Facebook dia, Bismillahirrahmanirrahim, hasil godak-godik semalam. Kalau saya buat e-book ni, ada yang nak baca tak? Anggaran dalam 20 hingga 30 muka surat. Ni dia punya style. Siapa nak baca, tulis saya nak. Nanti dah siap, saya maklumkan. Dia buat macam itu je. Dan apa yang dia dapat, dia share dengan kami dekat grup WhatsApp. Ni saya dah minta permission daripada Tuan Ashram ni. Semalam saya share cover e-book di FB. Tanya sahaja siapa yang nak baca. Pagi ni saya dapat projek tulis e-book bernilai 100 hingga RM105 sebuah. Alhamdulillah Allah beri rezeki. Syukran Kush. Okay, jadi kita nampaklah yang penting kita usaha, kita promote, ada rezeki, insya-Allah ada rezeki. Okay, seterusnya tip tulis cepat. Apa lagi? Pastikan ada template. Sebab kita kan tak ada masa, jadi dapatkan template. Yang ni semua dah ada dalam bengkel. Kami bagi template semua. Nak Word ke, nak PowerPoint ke, nak Canva, semua ada. Kira transform aja dalam tu. Okay, saya rasa dah tak ada. Terulang pula sekejap ya. Okay, nak pasarkan, nak terbit dekat pasaran digital. Tak ada masalah. Okay, kita ada banyak, boleh bila dah ada e-book tu, boleh je macam tadi promote dekat Facebook, boleh terbitkan di digital platform. Ada orang dekat Amazon, Blog, eCentral, banyak dah sekarang kan, Indie, USM, Shopee, Lazada. Okay, tapi make sure ada security code kat situ kan. Pada saya security code tu penting lah untuk e-book tersebut supaya tidak diviralkan. Okay, nanti saya tengok ada lagi ke? Ini antara e-book yang daripada Kelab Usahawan Muda Malaysia dan kita ada security code lah. Okay, full encryption, ada password untuk kita guna. Okay, ni database yang saya bagi tahu tadi kan. Bila pembeli membeli buku tersebut, buku saya contohnya, ni database saya. Ini buku saya dalam bentuk kod, kita ada nama pembeli tersebut. Ada WhatsApp yang boleh direct sampai. Jadi ini kita boleh panggil followers kita. Okay, jadi insentif ni banyak. Okay, kalau penulis ada yang 40 hingga 80 terpulang yang ni. Okay. Yang penting kita mengilmukan masyarakat dengan e-book. Di samping tu kita boleh jadi juga usahawan e-book dengan passive income. Okay, jadi ada orang kata, adakah orang nak baca e-book saya apatah lagi nak membeli? Ni persoalan yang selalu kita dapat. Jadi saya suka dengan kata-kata Amy Herlina di mana dia kata tulislah walau kamu bukan penulis ternama. Sama lah juga macam buku fizikal Kita tulis walaupun kita bukanlah penulis terkenal. Masa nak tulis ni kan macam-macam persoalan timbul. Siapalah saya nak tulis? Sebab apa? Kerana kamu tidak pernah tahu tulisan manakah yang menginspirasikan manusia dan manakah yang mengalirkan pahala. Jadi tulis je, betulkan big why kita. Okey, jadi apa lagi? Yang penting untuk e-book yang pertama, kita perlu ada mentor. Pada saya perlu ada mentor yang akan support kita, yang akan menolak kita, yang akan membantu kita. Okey, ini saya rasa tak perlu. Okey, cukup setakat tu. Last sekali saya nak pergi di bahagian penutup. Okey, tips yang terakhir.
advice saya yang terakhir, perkongsian saya yang terakhir, okey, adalah jika anda baru, sebab saya dah alhamdulillah dah selama setahun dalam bidang e-book ni dan saya menjadi trainer dan saya ada support group dan bersama dengan Kelab Usahawan e-book Malaysia dan banyak buat bengkel dan saya nampak apa yang berlaku, ada yang berjaya, ada yang terkandas di tengah jalan dan sebab tu saya selalu nasihatkan di akhir session webinar ataupun bengkel saya, jika anda baru pertama kali ingin menceburi dunia e-book, elak letakkan pendapatan sebagai big why anda supaya anda tidak kecewa di awal perjalanan. Okey, sebab ada yang ingatkan ini skim cepat kaya. Okey, boleh jadi kaya tapi ada strategi dia. Okey, kalau sebab dia rasakan jual esok lusa jadi best seller, terus dapat balik dia punya income dalam dunia kita PKP ni kan, ada yang betul-betul terdesak. Jadi kalau untuk pertama kali dan kita kena sedar diri juga kita bukan penulis yang hebat, kita ada networking besar ke? Kalau networking kita kecil, kita kena ingat betulkan balik big why kita, insya-Allah rezeki itu akan datang. Jadi sekian, terima kasih daripada saya. Saya serahkan kepada Tuan Moderator. Okey, terima kasih banyak-banyak Dato' Intan. Sangat menarik ya perkongsian Dato' Intan tadi. Saya pun belajar banyak benda ni. Pengalaman tu sesuatu yang sangat berharga lah. Jadi kita boleh belajar daripada pengalaman beliau yang sepanjang 2 tahun ni menceburi bidang e-book. Saya pun sedang menulis e-book. Sebelum ni saya fikir yang paling pentingnya konten, tapi banyak lagi aspek-aspek lain sebagaimana yang Dato' Intan sebut tadi lah, analisis pasaran, database, pasaran, kelebihan kolaborasi, cara meningkatkan potensi e-book, kebajikan, perniagaan, macam-macam lah yang Dato' Intan share tadi. Sangat bermanfaat lah bagi saya. Jadi seterusnya, saya rasa kita buka kepada sesi persoalan. Mungkin peserta-peserta ada pertanyaan ataupun tersimpan di hati lah. Apa yang nak tanya kepada Dato' Intan. Contohnya Dato' Nasuki tadi tanya nanti projek e-book, kita kongsi ya Dato' Intan. Okey, tak ada masalah. Dr. Dazuki dah memang trainer dah ni. Okey. Okey. Saya bukalah. Boleh buka mikrofon ataupun type di sesi chat, di ruangan chat. Okey, Assalamualaikum. Salam. Ya. Boleh saya mula? Boleh Dr. Dazuki. Nak share pun tak apa, Dr. Dazuki nak share. Tak, bukan. Just nak trainer yang berjaya. Cuma saya nak tanya sikit lah. Sebabnya USM ada credential dan adanya you pun cuba ketengahkan e-books. Cumanya saya nak tanya perkongsian pengalaman lah. Kira macam nak tanya macam mana nak istiqamah dalam penulisan e-book lah. Kadang-kadang kita ni dah tinggal rasanya macam nak pergi kembali nak tulis tu dah motivasi dia jadi kurang lah bila kita tinggal serta masa tu kan. Lepas tu satu lagi berkenaan dengan EISBM ke yang pengiktirafan untuk dapat KPI lah universiti dan juga diiktiraf oleh badan-badan berkaitan dengan penulisan ni. Itulah dua soalan yang saya tanya lah. Terima kasih. Okey. Aduh, susah juga saya nak jawab ya sebab yang istiqamah ni cuma saya kalau untuk peserta-peserta bengkel saya selalu memaklumkan yang macam tadilah. Yang first kita betulkan big why kita. Kenapa kita nak buat e-book? Dalam keadaan kita sibuk ni kan memanglah ujian, dugaan, macam dalam saya pun kadang-kadang bila duit tu masuk kadang-kadang big why kita tu tergelincir sikit. Jadi kita betulkan balik. Sebab kadang-kadang bila big why kita tergelincir dia datanglah ujian-ujian lain. Ujian kadang-kadang adalah berlaku something. Jadi kita ingat balik kalau dalam e-book ni tiba-tiba kita dilanda ujian, kita ingat balik mungkin big why kita ni dah tergelincir. Macam saya bagi pihak saya lah, bagi saya sendiri dengan kita keadaan sibuk kan dengan mampu credential dengan ni. Tapi dalam masa yang tu kita kena ingat, kenapa aku nak buat e-book ni? Untuk apa? Macam saya, pendorong saya sebab saya selalu buat bengkel. Jadi dalam bengkel kami bagi e-book free. Jadi e-book tu ada konten termasuk sekali dengan bayaran semua. Jadi
kena paksa diri. Satu lagi bila saya buat, sebab tu saya rasa saya tak ada masa, bila saya dipanggil untuk bagi talk, masa itulah saya akan produce e-book. Dan kita jangan, macam tadi lah saya cakap, kita jangan aim duit sangat. Bila kita kejar sangat yang tu, kadang-kadang apa yang kita kejar tu tak dapat. Jadi kita betulkan balik big why kita, insya-Allah rezeki tu bukan saja duit yang datang. Berbagai networking tu banyak, jemputan, macam-macam lah kalau saya nak cakap tu kan. Tak habis dah masa sejam. Tapi Alhamdulillah, apa yang saya nampak, apa yang saya boleh share dalam masa, betul lah macam Dr. Izzuddin kata rupanya hampir 2 tahun lah, hampir 2 tahun. Hampir setahun lah, setahun lebih saya dalam ni. Apa yang saya nampak, semuanya bergantung kepada big why kita atau kita panggil niat. Itulah. Sebab benda ni, e-book ni dia bukan kerja hakiki kita. Jadi faktor tu lah. Dan yang penting juga kita berada dalam circle yang positif. Macam kami dalam support group yang positif, kita kena ada mentor yang akan bantu kita, yang akan support kita menjawab soalan kita. Itulah saya rasa antara yang penting. Dan tentang ESBN tu, ia adalah perkara yang paling mudah. Pada saya, ia adalah perkara paling mudah. Sebab kita dah ada ilmu kan, rasa macam mudah. Sebab paling cepat kita boleh lulus kita punya ESBN dalam masa 30 minit. Kena ada cara lah. Maksudnya dokumen yang diperlukan tu kena ada. Okay, dokumen diperlukan kena ada dalam masa 30 minit. Sekarang secara online, okay, secara online 30 minit boleh approve kita punya ESBN. Jadi SBN bukan, tak ada masalah. Okay, macam PUO tadi, Politeknik Hukumah, dia buat dalam 2 minggu untuk approve dia punya SBN. Saya cakap paling cepat 30 minit. Tapi kena tahu, dia punya dokumen kena lengkap dan kita kena send email tu dalam waktu yang diberikan. Okay, jangan lepas office hour, akan dapat lambat lah. Paling lewat dalam masa sehari ataupun 2 hari, dia akan bagi dia punya barcode. Okay. Ya, sila Dr. Izzuddin. Kita ada soalan daripada ruangan chat. Sebelum tu daripada Orestia, dia minta peserta ISM untuk mengisi kehadiran di link di pautan yang telah diberi dekat ruangan chat. Kita ada satu soalan daripada peserta daripada Unan University, daripada Unan. Kata kita boleh baca ke saya nak baca? Okey, saya baca. Baru nampak. Okey. I am Nisa from University Andalas Indonesia. Okay, hi Nisa. I wanna ask about 2 things. How long time we need to conclude that a subject or topic is our specialty or atau apa perkara? How long time? Okay, apa sahaja indikatornya? Okay, indikator Okay, untuk e-book, okay, because this is a self-published e-book. Okay, jadi dia depends pada kita. Kita nak topik apa. Dan macam tadi kan saya nampak Dr. Wan Amilah tanya dari segi content validity ataupun siapa yang nak tengok kita punya review, kita punya content. Sebab kita kena faham dulu ini adalah self-publishing ataupun swaterbit. Kita yang terbitkan sendiri, nama dekat bawah tu penerbit adalah nama kita. Jadi we are responsible for our content. Jadi untuk pastikan macam saya tadi kan, saya nak keluarkan tentang isu copyright. Okay, untuk pastikan saya punya content tu, okay, yang the best adalah berkualiti, macam kita buat buku-buku lain, kita perlu cari reviewer tu sendiri. Okay, sebab pihak digital platform ni, macam Indie USM ke, platform-platform yang lain, Central, eCentral ke, Shopee ke, mereka tak menilai kita punya content validation tu betul ke kita bagi. Itu tanggungjawab kita. Jadi bila kita publish tu, berlaku apa-apa, kitalah yang akan disu. Okay, jadi kita make sure kita hantar pada content reviewer yang betul, terutamanya ilmiah. Okay, kalau novel pun saya advise, kalau saya baca dia punya novel kan, dia hantar novel ke saya. Kalau saya tengok macam tak sampai je, saya akan advise dia hantar kepada editor yang memang dia bahagian novel. Okay, sebab mereka ni kita perlu bayar dalam 3 hingga 6 ringgit. Macam tadi Tuan Amir, dia editor Galeri Ilmu, dia bahagian novel. Jadi bila dia betulkan kita punya ayat tu, karya novel tu akan jadi cantik lah, akan sampai. Itu lebih kepada novel. Kalau karya ilmiah, kita bagi kepada content expert. Okay, what the most successful marketing strategy that you use during your e-book publication? Macam saya cakap tadi, successful marketing strategy, yang penting kita sama, yang best sekali bila kita buat team promotion. Okay, kita dalam satu team, kita sama-sama promote sebab ia akan berlaku daripada various division. Okay, promotion tu akan berlaku dalam banyak cabang.
Okey, pada saya itulah bila kita buat dalam teamwork. Okay, successful marketing strategy. Dan kita kena ni sebelum kita nak pasti untuk mendapat pasaran, sebab tu kita kena buat assessment dulu. Macam kita buat research kan, assessment dulu. Kita kena assess kita punya marketing, buat survey marketing, kita tengok ada tak market demand. Macam buku Mendeley saya tu kan, saya pasarkan, saya marketkan dekat Facebook postgradnya. Sebab postgrad student memang mencari buku-buku Mendeley. Saya punya ada video, kita bagi tahu lah apa keistimewaan kita. Jadi kita kena tahu, jangan kita nak buat ni kita tak tahu siapakah pasaran kita main buat. Okey, boleh kalau kita saja nak buat untuk simpanan sendiri. Tapi kalau target kita untuk menjual, kita kena buat market survey dulu. Itu yang terbaik. Okey, jadi Dr. Wan Alamia, yang tadi saya dah jawab ada tak situasi yang memerlukan peer review dalam menilai kandungan? Ya, itu tanggungjawab kita. Okey, adakah kos tertentu untuk mengeluarkan e-book? Okey, contohnya create e-book cover yang menarik. Okey, dalam bengkel kita akan diajar cara buat cover e-book menggunakan Canva. Boleh guna Canva, boleh guna PowerPoint. Okey, sebab dalam Canva tu dah ada template dia. Template dia kita cuma masuk-masuk je. Okey. Kalau rasa tak puas hati, kita boleh upah. Ada designer yang upah. Kos dia lebih kurang RM50 hingga RM180. Yang tu nanti saya boleh rekomenkan lah siapa yang nak upah. Sebab saya pun ada yang saya buat, ada yang saya upah. Okey, tapi bergantung. Designer ni, dia ada designer kan, designer untuk cover. Kalau kita banyak komen, dia dah siap satu tu, kita pun komen tak puas hati. Boleh tak tambah ni. Dalam 3 kali, 4 kali komen, harga tu dia naik sikit, increase harga tu. Okey, kalau kita dia buat sekali je kita terus accept, harga tu kurang sikit lah. Paling kurang saya dapat 50. Okey, tapi cara nak puas hati lagi, kita belajar buat cara cover e-book, kita boleh buat sendiri. Yang tu zero cost. Okey, ada lagi soalan? Saya ada satu soalan personal lah. Sebelum, ya, Doktor. tadi Dr. Intan ada sebut free e-book. Ada ke e-book tu? Oh, free e-book ada. Tapi macam ni tau, konsep yang kami gunakan untuk free e-book, dia lebih bergantung. Tapi yang saya, yang dibuat oleh, sebab kita lebih kepada kelab usahawan e-book kan. E-book ni takut nanti saya beritahu awal, sebab e-book yang free ni kita lebih kepada promotion. Macam soft selling lah. Kita bagi info sedikit macam mana nak buat e-book, tapi dekat belakang tu kita banyak buat promotion. Jadi kalau orang tak tahu, kadang dia kata bagi free e-book tapi banyak promotion. Okey, itu sebenarnya konsep free e-book. Tapi ada orang memang dia bagi free e-book memang betul-betul dia nak bagi, tapi dia bagi sebahagian. Untuk nak dapatkan full e-book tentang, contohnya tadi kan tulis e-book, saya bagi sikit je info. Okey, untuk mendapatkan cara dengan lebih detail cara buat e-book, sila beli e-book saya yang kedua. Itu macam strategi marketing lah. Free e-book sebenarnya strategi marketing. Dia macam ni. Okey, apa konsep yang kami belajar adalah kalau kita nak promote produk, kita guna flyers kan. Flyers kita akan bagi-bagi kat supermarket tu flyers. Flyers tu pula berapa sen? Okey, charge kat situ. Jadi orang akan buang-buang. Jadi free e-book yang kami buat ni adalah dia macam flyers untuk promote produk. Jadi apa yang saya buat tadi, saya promote e-book dan juga saya promote bengkel dengan saya punya buku free tadi. Okey. Kalau ada boleh berkongsi link lah. Apa ni? Boleh. Masalah saya nak tanyanya sebelum ni, saya fokus kepada konten lah. Jadi saya tengok e-book ni macam kita transform lah daripada buku kepada bentuk digital. Jadi saya dalam 100 ke 200 page lah. Tapi tadi bagi tahu minimum 30-35 dengan maksimum. Ya. Ada sebab kenapa kita... Ada sebab. Okey, sebab EISBN nak mohon mesti 35, sebenarnya 32, tapi kami ambil kata bulat, nombor bulat. 35 pages je dah boleh mohon EISBN. Okey, bukan I Kalau e-book dia ada tambah depan EISBN. Kalau buku fizikal ISBN. ISBN dia punya rules dia lain pula. Kalau e-book at least 32 pages, tapi kami advise dalam kami punya bengkel biasanya 35 pages paling minimum. Okay, maksimum untuk satu siri kita tak advise banyak sangat, at least 80 lah, 80-90. Sebab orang baca dekat telefon kan, kita tak nak dia terlampau letih. Jadi kita buatlah 2 siri, sebab kelebihan siri pun banyak tadi saya dah beritahu kan, kelebihan buat buku bersiri. Okey. Okay. Okey, ada lagi ke soalan daripada penonton? Mungkin
Kita ambil satu lagi kalau ada. Kalau tak ada, mungkin kita tutuplah majlis kita. Okey, boleh. 1, 2, 3. Okey. Saya rasa masa pun dah sampai 11.30. Dah lebih daripada target kita. Jadi kita tutuplah majlis kita ini. Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Tan kerana sudi berkongsi pengalaman, ilmu, tips yang berguna, yang sangat menarik yang kita boleh jadikan panduan untuk kita buat ibu nanti. Dan saya pun mengalu-alukanlah kalau sesiapa yang berhasrat untuk berkolaborasi boleh berhubung dengan Dato' Intan. Boleh. Dan saya sudahi majlis kita dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Okay, terima kasih Tuan Moderator dan yang lain. Assalamualaikum.